Itu perasaan saya, kita semua. Kita rasa aku ni Melayu macam pendatang pula. Aku pula Melayu ni macam orang yang sangat-sangat bersalah. Padahal orang lain rasa di treatment pada orang lain yang kaum bukan Melayu nampak macam okey. Kita orang Melayu ni rasa macam minta maaf lah cakap pendatang lah. Orang yang sombong adalah orang yang menafikan kebenaran. Sepatutnya agamawan harus menyuruh umat Islam untuk menerokai dunia perniagaan. Lain, maka tanah Melayu tak jadi tanah Melayu lagi. Video-video yang dibuat oleh orang-orang Melayu Malaysia ini menunjukkan realita keresahan dari aktualisasi bentuk kehidupan tipe M di Malaysia yang penuh dengan problematika. Isinya brutal, tanpa basa-basi, mereka menyebut kemiskinan, kebodohan dan kemunduran cara berpikir di kalangan Melayu bukan lagi sekadar masalah ekonomi, tapi krisis mental dan budaya. Di dalam video itu, sebagian agamawan dituding ikut berperan, memberikan ajaran yang dinilai mematikan logika. Menutup ruang kritik dan menormalisasi kemiskinan, atas nama takdir, dianggap melahirkan masyarakat yang anti pertanyaan. Anti perbedaan dan alergi terhadap kritik, bertanya dianggap melawan, berbeda pendapat dianggap musuh. Yang lebih menyakitkan, para pengkritik ini membandingkan fakta di lapangan. Kaum India dan Tionghoa di Malaysia justru unggul dalam bisnis, pendidikan dan disiplin kerja. Sementara, sebagian kaum Melayu terjebak pada kebanggaan identitas, merasa paling benar, tapi tertinggal secara nyata. Ini bukan hinaan dari luar, ini jeritan dari dalam. Janganlah hanya minta umat Islam bersyukur dengan apa yang ada, tapi tak seru agar mereka berusaha lebih untuk mengubah kehidupan mereka untuk menjadi lebih baik. Sepatutnya agamawan harus menyuruh umat Islam untuk menerokai dunia perniagaan. Kerana berniaga itu adalah sunnah. Nabi SAW serta isteri baginda juga merupakan seorang ahli perniagaan. Dalam surah Al-Ra'd ayat ke-11 Allah sendiri sudah berfirman, Allah tak akan mengubah nasib sesebuah kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Bila kita asyik suruh umat Islam bersyukur dengan apa yang ada tanpa saranan untuk berusaha lebih, maka mereka akan jadi tak produktif dan umat akan terus berada dalam kemiskinan. Tak salah pun nak jadi kaya. Kalau tak kaya, tak ada harta, macam mana nak bayar zakat? Macam mana nak bantu orang miskin? Yang tak boleh tu jadi kaya dengan cara salah dan kedekut tak nak bantu orang lain. Aku nak gelak. Ada satu berita baik tapi dipandang buruk. Ini contoh manusia yang hatinya kaudu dan busuk. Cerita manusia yang hatinya penuh dengan kedengkian. Kau tengok hari ni, kau tengok semalam, duit dah di bawah RM4. Maknanya duit Malaysia, ringgit dah naik. US dollar berbanding Malaysia. RM3.97 hari ni aku tengok dan dah lebih seminggu dah rasanya kan. Tapi aku nak cerita bukan pasal tu. Aku nak cerita kerajaan Malaysia ni, bukan aku nak bodek kerajaan Malaysia. Aku nak cerita bahawa kita dah mendapat tempat di dunia antara ekonomi yang paling kukuh dan banyak perkara kebaikan termasuk US dollar dan ringgit. Kita dah menaik, masih ada manusia yang nak mencari kesalahan, mencari sebab, menafikan kebenaran. Ini perkara paling bahaya, menafikan kebenaran. Allah dah berfirman, orang yang sombong adalah orang yang menafikan kebenaran dan memandang rendah pada yang lain. Jadi janganlah terdiri dari golongan orang yang sombong ini. Ya, teruskan. Baik, kita puji baik. Walaupun dia India, walaupun dia Yahudi sekalipun, walaupun dia Cina, walaupun dia bukan bangsa engkau, walaupun dia bukan keluarga engkau, kalau dia baik, tetap kita akui kebaikannya. Ini ada kaitan dengan budaya. Budaya di sini bermakna nilai hidup yang kita pegang. Nilai hidup yang kita pegang itu mempengaruhi gerakan kita. Kalau kita ini rajin nak buat sesuatu, kita bergerak, kita maju. Tapi kalau kita tak apalah, apa nak susah-susah, ya cukuplah dapat banyak ni. Kita bukan duit, bukan bawa masuk kubur. Sebab itu negara kita bergantung kepada orang asing nak maju negara. Kalau kita tak ada orang asing, negara kita tak akan maju pasal mindset kita. Mindset orang Melayu, dia ada puas hati. Dia cari yang mudah. Ke sebab nama kita Melayu, layu kat belakang tu. Sensitif sikit. Kita kena tukar nama kita. Memaju daripada Melayu. Boleh jugalah. Sebab tu kita perkenal Malaysia boleh, orang Melayu boleh. Saya yakin orang Melayu mempunyai cukup kebolehan. Betul. Sama dengan orang Jepun, sama dengan orang putih.
tetapi kita tak guna kebolehan kita. Jadi bila kita tak guna, kita jadi lemah. Kalau ikutkan, orang Melayu bukan tak guna tu. Yang belajar dengan kami pun banyak Melayu. Ramai yang guna. Tapi kalau tengok sekarang tu, ni minta maaf cakap. Dasar keterbukaan ekonomi, sampai banyak sangat negara luar yang masuk Malaysia. Sampai yang membunuh local industri dengan F&B masuk. Kita ambil lah Mitsui lah, benda yang lebih banyak. Baru-baru ni Luckin Coffee dan bengkel ada Tuhu masuk. Yang syarikat Cina masuk, syarikat mana masuk dengan mudah. Yang menyebabkan lokal tu dah terpaksa bersaing dengan direct competitor macam tu. So, adakah salah Melayu juga tu? Ya, kita ada kebolehan melawan, compete. Kalau dia orang datang dengan idea baru, kita tengok, oh, macam ini lebih baik. Kita tukar cara kita. Kita nak cerita pasal sikap orang Melayu. Di Malaysia ni tanah subur. Pokok tumbuh, pokok ada buah, kita suka makan buah. Macam mana nak makan buah? Kita kutiplah buah yang dah ada. Tapi bila orang Cina datang, dia tengok, oh, pokok ni ada buah. Orang suka makan buah. Ini boleh buat duit. Dia tanam 100 pokok. Kita tak tanam. Tanah semacam, semua semacam, benih semacam. Tapi kita punya mindset, cukuplah pasal ni, kita tak payah tanam pokok lah. Habis-habis sangat satu pokok di rumah. Pokok mangga ke apa ke di rumah. Tapi orang Cina nampak, ini peluang untuk buat duit. Dia tanam 100 pokok. Dia tanam 1 ekar, 2 ekar pokok. Durian dia tanam, manggis, rambutan. Kalau kita pergi Penang, kita tengok ladang-ladang ni. Pasal dia punya mindset, dia nampak peluang. Kita punya mindset, nampak kemudahan. Tengok buah tu sedap, kita ikutin lah. Di negara tetangga kita, ada kegelisahan yang tak pernah benar-benar selesai. Sebagian orang Melayu Malaysia digambarkan sedang kehilangan arah tentang siapa diri mereka sebenarnya. Terlalu keras menolak disebut pendatang, namun juga tak pernah tuntas berdamai dengan sejarah dan realitas hari ini. Dari kebingungan itulah, menurut para pengkritik, lahir sikap defensif, anti-kritik, dan penolakan terhadap pendapat yang berbeda. Setiap kritik terasa seperti serangan, setiap perbedaan dianggap ancaman, dialog mati sebelum sempat dimulai. Ironisnya, di balik teriakan soal identitas dan kebanggaan, banyak yang justru hidup di bawah standar kesejahteraan negaranya sendiri, bertahan dari subsidi. Sementara itu, kelompok lain melangkah pelan tapi pasti, melalui pendidikan, kerja keras dan kemandirian ekonomi, dan di titik inilah luka itu terasa paling dalam. Nak tanya, kenapa asyik Melayu je kena? Tak pastilah, saya tak boleh buat satu assumption. Tapi saya rasa, negara ni negara yang ada undang-undang. Saya tak kisahlah, saya mengharapkan pihak berkuasa ambil tindakan tak kira warna kulit. Tapi bila saya terasa jugalah macam kenapa macam kalau orang Melayu lebih. Saya terasa benda tu, terasa. Saya tak tuduh tapi itu perasaan saya. Itu perasaan saya, kita semua. Kita rasa aku ni Melayu macam pendatang pula. Aku pula Melayu ni macam orang yang sangat-sangat bersalah. Padahal orang lain rasa di treatment pada orang lain yang kaum bukan Melayu nampak macam okey. Kita orang Melayu ni rasa macam minta maaf lah cakap pendatang lah. So, saya rasa sebaliknya saya harap penegak hukum, penegak kuasa ambil tindakan adil pada semua. Kalau tanah yang diceroboh itu tanah orang Melayu, tanah masjid ke, tak apa nak roboh-roboh. Kalau itu salah. Kalau surau salah, roboh. Kalau kuil salah, roboh. Gakwara ke church ke, kalau salah, salah. Semua kita terima saja. Kita bukannya orang yang nak kalau langgar. Kita pun ada kes itu macam di Perak kan, ada masjid yang tak sengaja masuk tanah orang. Akhirnya kita kumpul dana, kita bayar. Kita bukannya nak menegakkan benda yang salah. Kalau salah, salah dan kita selesaikan. Bukannya kita dianggap sebagai penjenayah. So saya terasa dan kita semua setuju bahawa kita orang Melayu rasa macam second class punya bangsa kat sini lah. Itu yang saya rasa lah. Sebab saya, kau tidak takkanlah saya nak kena tumbuk. Saya rasa kalau lawyer lain, kaum lain tak nak kena tumbuk oleh polis ni. Muncul bisik-bisik yang makin keras. Warga tipe M mulai dipandang sebagai kelas 2, bahkan di tanah yang selalu mereka klaim sebagai milik sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.